Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustaz semua. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran subjek Sirah tahun 1. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk mengaminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okey, hari ini kita akan sambung kepada pelajaran lepas yang kita dah belajar. Okey, kita recap dulu, kita cuba ulang balik pelajaran 1 iaitu mengenali sirah yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu yang pertama mengenai pengertian sirah. Okey, pengertian sirah ada dua, iaitu yang pertama dari segi bahasa. Okey, sirah dari segi bahasa apa? Ianya adalah berasal, iaitu perkataan sirah tu sendiri berasal daripada perkataan Arab yang bererti sunnah dan jalan. Okey, yang pertama, sirah dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab yang bererti sunnah dan jalan. Okey, itu baru pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua apa? Sirah dari segi istilah. Ingat ya, dari segi bahasa yang pertama, dari segi istilah yang kedua. Dari segi istilah, sirah bermaksud kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kelahiran hingga kewafatan baginda, iaitu meninggalnya, kepemergian Nabi meninggalkan dunia. Maksud kewafatan tu iaitu sirah dari segi istilah, iaitu pengertian sirah yang kedua. Kisah hidup Nabi Muhammad bermula daripada kelahiran hingga kewafatan baginda. Okey, beres untuk pengertian sirah. Ingat dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, muka surat yang kedua iaitu di bawah tajuk sumber sirah. Sirah tu kita dapat daripada mana? Daripada mana sumber sirah? Daripada mana sumber cerita yang kita dapat mengenai Nabi Muhammad? Daripada mana sumber kisah Nabi Muhammad? Okey, iaitu dalam muka surat 2 ni dia menerangkan dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk percakapan ataupun dalam bentuk perbualan. Okey, perbualan tu dia antara seorang ustaz dan juga seorang murid. Dia tanya, boleh ustaz sebutkan sumber rujukan sirah? Sumber rujukan sirah. Yang inilah kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sumber rujukan sirah. Ustaz dia pun jawab, yang nombor 4 tu. Cuba tengok yang nombor 4. Yang ni. Yang ni nombor 4. Kita dapat mengetahui sirah melalui Al-Quran, hadis Nabi Muhammad dan juga kitab-kitab sirah. Okey, yang nombor 4 ni dia terangkan sumber sirah. Sumber sirah, kita dapat mengetahui sirah melalui Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kitab-kitab sirah. Okey, sumber sirah ada 3. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, kitab-kitab sirah. Okey, beres untuk muka surat pertama dan juga muka surat kedua. Kita pergi kepada muka surat yang ketiga. Yang ketiga, sirah mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Okey, bila kita belajar tentang sirah, kita belajar tentang pengertian sirah tadi. Dia kata sirah ialah berkaitan tentang Nabi Muhammad daripada kelahiran hinggalah ke wafatan baginda. Okey, apa yang kita nak tahu pula tentang sepanjang kehidupan baginda? Kita nak tahu tentang apa? Okey,
kandungan sirah Nabi Muhammad. Apa kandungan sirah Nabi Muhammad? Yang dekat sini muka surat 3 dia tunjuk ada 6 kandungan sirah Nabi Muhammad. Okey. Kandungan yang pertama, isi-isi sirah lah kandungan tu ya. Bila kita belajar tentang sirah Nabi, kita akan tahu nasab keturunan. Yang ni nanti kita akan belajar pada pelajaran yang kedua. Kita habiskan dulu pelajaran yang pertama. Nasab keturunan Nabi Muhammad. Okey. Nasab keturunan ni lah iaitu susur galur keturunan Nabi Muhammad bermula daripada siapa hinggalah sampai ke Nabi Muhammad. Itu yang kedua, sifat fizikal, iaitu sifat fizikal Nabi Muhammad lah, bagaimana bentuk tubuh Nabi, rupa Nabi dan bagaimana kulit Nabi. Okey, yang ketiga, akhlak Nabi, tingkah laku Nabi. Yang keempat, sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi lah orang yang berada di sekeliling Nabi, rakan-rakan sahabat-sahabat Nabi. Yang kelima, keluarga Nabi. Siapakah ahli keluarga Nabi, ayah Nabi, siapakah ibu Nabi, isteri-isteri Nabi dan sebagainya. Kehidupan baginda. Ini kita lebih kepada kelahiran baginda, kehidupan sebelum hijrah, kehidupan selepas hijrah dan kewafatan baginda. Okey, sebelum hijrah, selepas hijrah ni nanti kita akan terangkan dalam pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Baru kita akan lebih faham. Okey, muka surat 4, kepentingan sirah ada 5. Yang ni kita dah belajar kan minggu lepas tentang kepentingan sirah. Kenapa kita kena belajar sirah ni? Untuk apa kita belajar sirah? Apa kepentingan dia? Apa yang kita dapat bila kita belajar sirah? Yang pertama, kita dapat mengetahui sirah. Kita dapat tahulah sirah-sirah Nabi yang sahih, yang benar. Yang kedua, sirah menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam. Bagi para alim ulama, dia juga mengambil sirah-sirah Nabi sebagai rujukan untuk buat hukum. Contohnya hukum, adakah sesuatu ini dibolehkan dalam Islam, haram ke, harus ke, makruh ke, itu contoh hukum. Okey, yang ketiga, dapat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Kita dapat kenal Nabi. Macam mana kita dapat kenal Nabi? Bila kita belajar sirah, kita dapat kenal Nabi, macam mana tingkah laku Nabi, bentuk sifat fizikal Nabi. Yang ketiga, kepentingan sirah yang ketiga ialah kehidupan Nabi menjadi panduan kepada umat Islam. Okey, yang ini juga penting. Kita dapat mencontohi kehidupan Nabi, kita dapat mencontohi kelakuan Nabi dalam seharian Nabi. Jadi kita boleh tiru, kita boleh contohi dan juga terapkan dalam kehidupan kita. Okey, yang last sekali ialah menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga baginda. Okey, yang ni kita tak sempat belajar minggu lepas, muka surat 5, iaitu penghayatan. Okey, penghayatan iaitu lebih kepada pengajaran. Apa yang kita dapat untuk pelajaran yang pertama ni ialah penghayatannya ialah meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, Rasulullah yang terakhir. Okey, bila kita belajar sirah, kita dapat lebih yakin bahawa Nabi Muhammad ialah utusan Allah, itu Rasulullah yang terakhir. Tak ada lagi dah rasul-rasul selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda ialah utusan Allah yang terakhir. Yang kedua, penghayatan yang kedua, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh. Kita perlu mempelajari sirah Nabi Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Kita perlu menghayati Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad. Kita perlu menghayati sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana beliau adalah ikutan kita yang paling utama. Beliau perlu kita jadikan idola dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang ketiga, menghargai jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Bila kita mempelajari sirah, kita perlu menghargai jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Okey, Nabi terlibat dalam peperangan, Nabi
diberi ujian dengan berbagai-bagai ujian dan sebagainya. Banyak pengorbanan Nabi Muhammad, banyak jasa Nabi Muhammad terhadap umatnya, iaitu kita lah umat Nabi Muhammad. Okey, yang keempat, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah baginda. Okey, bila kita dah belajar sirah, kita dah tahu cara hidup baginda, kita dah tahu amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, macam mana kita nak menonjolkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Macam mana ni kita nak tunjuk, aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Macam mana kita nak tunjuk? Cara-caranya ialah kita ikut sunnah baginda. Itu menunjukkan lambang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru daripada saat kita bangun tidur, kita baca doa, daripada kita tidur balik dalam kehidupan kita, kita ikut sunnah Rasulullah, kita ikut cara Rasulullah. Barulah kita dapat tunjuk, kita dapat melambangkan bahawa kita cinta Rasulullah. Bukan hanya berada di bibir sahaja yang kita cakap kita cinta Rasulullah. Okey, yang kelima, menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panduan dalam kehidupan. Panduan ni pelbagai semua aspek dalam kehidupan kita. Contohnya kita berjual beli, bermuamalat. Kita contohi sifat Nabi Muhammad, macam mana Nabi berjual beli. Nanti kita akan belajar dalam sirah. Macam mana Nabi bercakap dengan orang yang lebih tua, macam mana Nabi belajar, macam mana Nabi bercakap dengan orang yang lebih muda. Itu adalah panduan dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak ikut cara Nabi. Ini adalah 5 penghayatan bagi pelajaran 1. Okey? Jadi, kita ulang balik. Sekali lagi kita ulang balik. Pengertian sirah ada 2. Dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, iaitu berasal daripada perkataan Arab yang bererti sunnah dan jalan. Dari segi istilah, kisah hidup Nabi bermula daripada kelahiran hingga kewafatan. Sumber sirah ada 3 ini. Yang pertama Al-Quran, hadis dan juga kitab-kitab sirah. Yang seterusnya muka surat 3, sirah mengandungi perkara-perkara yang berkaitan tentang nasab, keturunan, sifat fizikal, akhlak sahabat, keluarga dan juga kehidupan baginda. Ada 6 kandungan-kandungan sirah, ada 6. Kepentingan sirah, kenapa kita perlu belajar sirah, ada 5. Yang saya sudah terangkan terlebih dahulu tadi. Okey, seterusnya ialah penghayatan. Ada 5. Okey. Okey, so sekarang saya akan terangkan kerja rumah. Hari tu saya suruh salin je kan. So hari ni saya akan bagi kerja rumah, iaitu muka surat 8. Okey, muka surat 8. Nanti saya akan bagi kerja rumah ni. Saya nak semua anak-anak, semua murid-murid untuk print kerja rumah ni dan buat, kemudian tampal ke dalam buku tulis masing-masing. Okey, yang pertama saya akan terangkan dulu macam mana nak buat kerja rumah ni. Sambung huruf-huruf berikut menjadi perkataan. Okey. Arahan soalan, sambung huruf-huruf berikut menjadi perkataan. Okey, arahan dia suruh sambung huruf-huruf. Yang pertama ialah ha, da, ya, sa. Okey. Dalam kotak ni dia letak huruf asing-asing, kemudian dia suruh sambungkan. Hadis. Bila kita sambungkan, kita akan bacalah jadi hadis. Yang kedua ialah salawat. Dia suruh sambungkan huruf sad, lam, waw, alif, ta ni. Yang ketiga, akhlak. Sambungkan biar jadi satu perkataan. Yang keempat, keluarga. Yang kelima, panduan. Yang keenam, Al-Quran. Okey, muka surat 9. Okey, latihan yang kedua iaitu tandakan right. Tandakan right, tick ataupun tick untuk ayat yang betul dan X untuk ayat yang salah. Okey, saya bacakan soalan. Nanti kamu semua boleh jawab. Okey. Yang pertama, Nabi Muhammad ialah utusan Allah yang pertama. Betul ke salah? Kalau betul, tick, right. Kalau salah, tulis X. Okey. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber rujukan yang paling utama. Betul ke salah?
Jelas jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad perlu dihargai. Betul ke salah? Boleh tulis dalam kotak dekat tepi. Okey, yang keempat, sirah bukan merupakan salah satu sumber hukum Islam. Betul ke salah? Yang kelima, mencontohi sunnah Nabi Muhammad merupakan bukti kecintaan kepada baginda. Yang keenam, kisah hidup Nabi Muhammad bermula daripada peristiwa hijrah ke Yathrib hingga kewafatan baginda. Saya baca lagi sekali, kisah hidup Nabi Muhammad bermula daripada peristiwa hijrah ke Yathrib hingga kewafatan baginda. Betul ke? Dia kata sirah Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad ni dia bermula daripada kisah hijrah Nabi ke Yathrib. Betul ke salah? Yang tadi kita belajar apa? Itu bermula daripada kelahiran baginda. Ini saya bagi jawapan salah, nombor 6. Okey. Latihan yang ketiga, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pilihan jawapan dia ada 5 lah sebab soalan dia ada 5. Yang pertama, kotak yang pertama ini adalah keluarga. Yang kedua, warna oranye ni adalah Al-Quran. Yang warna biru ni adalah terakhir. Yang warna hijau, nasab. Yang warna purple ataupun warna ungu ni adalah jalan. Okey, soalan yang pertama, saya bacakan soalan. Nabi yang ruang kosong ialah Nabi Muhammad. Okey, Nabi yang kosong ialah Nabi Muhammad. Dia suruh pilih jawapan. Yang kedua, sirah dari segi bahasa bererti sunnah dan apa? Yang ketiga, antara kandungan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Kosong baginda. Soalan yang keempat, kita perlu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli kosong baginda. Yang kelima, sumber rujukan sirah ialah ruang kosong, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab sirah. Okey, ini adalah pilihan-pilihan jawapan yang perlu diisikan dalam ruang kosong yang di bawah. Okey. Nanti saya akan berikan dalam kelas. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada pelajaran 2. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap semua dapat faham dan jika ada soalan boleh tanya Ustaz terus. InsyaAllah latihan ini akan diberikan dalam grup kelas. Apa-apa soalan boleh tanya. Saya harap dapat jawab, semua murid dapat jawablah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.